situasi pandemik COVID-19 terus meningkat di Amerika Syarikat. Dalam pada itu, pelbagai arahan dikeluarkan pihak berkuasa untuk memastikan jumlah pesakit dijangkiti virus itu menurun. Untuk itu, kita terus bersama Muhammad Fadrisam Asmar, seorang rakyat Malaysia 44 tahun yang bertugas di Virginia. Terima kasih Fadrisam bersama saya di Buletin Awani. Dan kalau kita lihat ya, laporan di Amerika Syarikat amat membimbangkan. Tetapi kita nak tahu bagaimana situasinya di Virginia. Kalau kita lihat, Virginia sahaja sudah mencatatkan lebih 5,000 kes dan 141 kematian akibat COVID-19 setakat ini. Jadi, adakah ia masih terkawal ketika ini? Ya, Cik Nalia, keadaan saya rasa amat terkawal di sini. Kami mendapat banyak info yang berguna melalui media. Kami sendiri, saya sendiri dan keluarga mengikuti segala perkembangan yang berlaku. Di Virginia sendiri kita ada stay at home order yang disarankan oleh Governor Virginia. Dan stay at home order ini akan berlaku sampai 10 hari bulan Jun. Jadi kami di sini masih agak dalam keadaan yang lama untuk berada di rumah. Ya, dan Fadrisam sebagai seorang jurutera, bagaimana agaknya terkesan apabila perlu berubah kepada bekerja dari rumah, work from home itu, bagaimana adaptasi itu? Bagi saya tidak banyak perubahan kerana kebanyakan yang berkaitan kerja banyak berlaku melalui email. Saya sendiri sudah berada dan mula bekerja di rumah sudah hampir 4 minggu. Tidak banyak perubahan yang saya dapati kerana kebanyakan yang dapat saya lakukan sama ada di office ataupun di rumah sama saja. Baik, kita nak tahu apa agaknya isu-isu utama yang dihadapi oleh penduduk sekitar di Virginia dalam pandemik ini. Adakah mungkin masalah dengan kekurangan akses kepada rawatan perubatan ataupun mungkin isu kehilangan pekerjaan? Apa keluhan rakyat di komuniti Virginia itu? Rasanya kebanyakan mungkin akan lebih mengeluh kerana kehilangan peluang pekerjaan. Kita dapat lihat bagaimana ramai pekerja-pekerja harian seperti yang bekerja di kedai-kedai dan sebagainya, mereka tidak dapat bekerja dengan sebaiknya. Saya juga dapati bahawa kita lihat bahawa kadar pengangguran semakin meningkat. Bukan sahaja di Virginia, tapi mungkin juga di seluruh Amerika Syarikat. Kerana mereka ini yang bekerja sehari-harian di kedai dan di kata di sini brick and mortar store tidak dapat melakukan pekerjaan begitu. Dalam keadaan seperti ini, saya juga dapat merasakan bahawa untuk mendapatkan peluang ataupun untuk mendapatkan kesihatan adalah agak amat sukar kerana kita perlu melalui proses di mana kita perlu bertanya dengan doktor kita dulu, berhubung melalui telemedicine sebelum kita dapat untuk berjumpa dengan doktor. Tapi saya rasa isu yang paling ketara adalah isu pengangguran. Bukan sahaja di Virginia tapi di Amerika Syarikat sendiri. Ya, Fadrisam, kita juga nak sentuh mengenai akses kepada rawatan perubatan. Itu antara isu utama buat seluruh rakyat Amerika Syarikat dengan Medicare dan sebagainya. Jadi, bagaimana Fadrisam sendiri, adakah mempunyai akses kepada rawatan perubatan ataupun memerlukan insurans? Adakah kosnya agak tinggi di sana? Bagaimana? Saya ada insurans melalui pekerjaan saya. Sekarang ini saya alhamdulillah tidak perlu menggunakan akses tersebut. Tetapi kebanyakan orang di Amerika Syarikat memang perlu kepada asuransi kesihatan. Saya tidak tahu secara umumnya adakah majoriti tidak mendapat akses tersebut. Tapi bagi saya dan keluarga, alhamdulillah kami masih lagi boleh berhubung dengan doktor-doktor kami. Walaupun tidak dapat pergi ke merawat mereka di klinik-klinik mereka, tapi kami masih boleh berhubung melalui telefon dan juga telemedicine. Ya. Fadrisam, setakat ini ada keperluan atau tidak buat rakyat Malaysia di sekitar di Virginia ataupun di seluruh Amerika Syarikat itu, ada keperluan atau tidak untuk pulang ataupun masih terkawal setakat ini? Saya berpendapat bahawa keadaan masih terkawal di Virginia terutamanya, dan saya merasakan bahawa kita rakyat Malaysia yang berada di sini perlu berada tetap di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing, sambil mereka mengikuti segala apa yang disarankan oleh pihak berkuasa, terutama daripada pihak berkuasa Kerajaan Virginia.
Bagaimana pula dengan pihak kedutaan Malaysia di sana? Mungkin ada sedikit komunikasi dengan mereka, apa pendirian yang mereka adakan ataupun berikan kepada rakyat Malaysia di sana? Setakat apa yang saya dimaklumkan bahawa pihak kedutaan besar Malaysia di Washington DC memberikan arahan untuk orang-orang Malaysia di mana saja mereka berada untuk mengikuti ataupun mendengar apa yang disarankan oleh negeri-negeri mereka masing-masing. Seperti saya di Virginia, yang seperti mana saya katakan tadi, bahawa stay at order telah pun dilaksanakan dan kita akan ia berlaku sampai 10 hari bulan Jun. Jadi hampir setiap minggu saya mendapat khabar baru daripada kedutaan besar Malaysia. Setakat ini tidak ada banyak perubahan daripada apa yang mereka sarankan 2 atau 3 minggu terdahulu. Ya, dan sebelum kita akhirkan, Fadhil Sam, dalam pandangan Fadhil Sam sendiri, bagaimana kerajaan Amerika Syarikat tangani isu krisis COVID-19 ini? Adakah mereka perlu ambil perkara ini lebih serius ataupun mencukupi setakat ini? Kita perlu fahami bahawa cara pengendalian krisis di Amerika Syarikat ini adalah berbeza dengan cara pengendalian Indonesia. Di mana kita lihat persekutuan kerajaan federal, mereka itu memberi satu yang minimum bagaimana satu standard untuk melaksanakan bagaimana kita harus menangani krisis. Yang lebih banyak bekerja adalah kerajaan negeri masing-masing. Jadi setiap negeri itu berbeza daripada approach mereka sendiri. Jadi tapi daripada kerajaan persekutuan, mereka lah yang memberikan contohnya akses pada untuk testing, mereka lah yang memberikan kepada akses dan juga perubatan, mereka memberikan kepada untuk alat-alat perubatan sebagainya. Tapi yang akan melaksanakan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan itu adalah di bawah tanggungjawab kerajaan negeri masing-masing. Baik, terima kasih untuk perkongsian itu Fadhil Sam Asmar, rakyat Malaysia yang bekerja dan bertugas di Virginia.